Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati sekalian, rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan peluang yang Allah beri ini, maka kita seharusnya banyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita melafazkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah memberikan kita ada peluang untuk sama-sama kita memahami ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berkisarkan, yang bertemakan kepada kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, malam ni merupakan malam yang ke-19 kita dapat bersama-sama di dalam kita merungkaikan kisah Nabi Allah Musa. Dalam masa yang sama, kita ingin mencari teladan, kita nak tiru. Yang baik, kita jadikan ia teladan. Yang buruk, kita jadikan ia sempadan. Malam ini, kita akan merujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk siri yang ke-19. Seperti biasa, tuan-tuan boleh dapatkan nota di link Google Drive yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, siri 19 ini, kalau kita mengingati kembali pada siri-siri yang lalu, kita telah mempelajari last kali kita bincang, itu telah kita belajar sama-sama pada minggu lepas. Kita sampai kepada maklumat iaitu ahli sihir mempertahankan keimanan mereka. Jadi kita sebenarnya pada minggu lepas kita sampai di sini, kan? Kita sampai akhirnya ahli sihir ini mereka tetap teguh untuk beriman kepada Tuhan semesta alam. Mereka tetap teguh beriman kepada Nabi Allah Musa dan juga kepada Nabi Allah Harun. Kita telah menyebutkan juga pada minggu siri yang ke-18, di dalam Al-Quran Allah tidak ceritakan tidak ada mana-mana ayat, bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, yang menyebut apa yang terjadi kepada ahli sihir ini. Namun ada pendapat, pandangan daripada seorang sahabat, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawa akhirnya ahli sihir ini mereka mati syahid. Riwayat itu kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibnu Kathir. Namun pada hakikatnya Quran tidak ceritakan, hadis Nabi yang sahih juga tidak menceritakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita berhenti pada bahagian ini. Jadi seterusnya malam ini kita akan mulakan kisah ahli sihir dia dah tamat. Maksudnya ayatnya dah tamat. Jadi kita masuk kepada kronologi yang berikutnya. Kita masuk kepada cerita yang selanjutnya
iaitu pembesar Firaun. Termasuklah Firaun itu sendiri, mereka hendak membunuh pengikut yang beriman kepada Nabi Allah Musa, dan Firaun itu bercadang untuk membunuh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, inilah isi penting yang kita akan belajar pada malam ini. Ini cerita lanjut dia. Selepas cerita ahli sihir itu selesai, maka pembesar-pembesar Firaun ini mereka hendak mengambil tindakan kepada pengikut-pengikut Nabi Allah Musa. Apa tindakan yang mereka nak ambil? Sebentar lagi insya-Allah kita akan tahu maklumat tersebut. Kemudian apa yang Firaun nak buat? Firaun dia tidak berfikir seperti pembesar-pembesar dia, tetapi Firaun dia ambil jalan untuk bunuh Nabi Musa alaihissalam itu terus. Jadi, siapakah pembesar-pembesar Firaun ni? Yang sebelum ni kita selalu jumpa perkataan malak, kan? Kita tak jumpa nama spesifik dia. InsyaAllah, malam ini kita akan jumpa siapakah pembesar orang kuat kepada Firaun. Kemudian kita akan belajar pada malam ini, adakah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam berjaya dibunuh? Adakah Musa bertekad untuk membunuh juga Nabi Allah Musa? Malam ni kita akan dapat jawapan dia. Sebenarnya jawapan tu kita dah jumpa pun. Sebab kita kan selalu khatam Quran, selalu baca Quran. Tetapi kisah Nabi Allah Musa ni ayatnya bertaburan. Sebab itu kita usahakan juga dengan rahmat dari Allah untuk kita menyusun ayat-ayat di dalam Al-Quran supaya kita dapat kronologi kisah sebenar Nabi Allah Musa. InsyaAllah pada malam ini kita mohon rahmat Allah untuk dapatkan jawapannya. Kemudian tiba-tiba muncul seorang ahli keluarga Firaun yang dia mempertahankan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Siapa lelaki itu? Adakah Firaun dia terkesan dengan ahli keluarga dia ini? InsyaAllah malam ni kita akan belajar. Kita akan dapat maklumat dia. Okey, jadi kita berhenti pada cerita seorang lelaki di kalangan Firaun, kaum Firaun yang dia mempertahankan Nabi Musa. Apa jadi dengan dia lepas tu? Selepas dia declare, selepas dia pertahankan Musa, apakah Firaun buat kepada dia? Adakah dia juga akan dibunuh seperti mana ahli sihir itu diancam untuk dibunuh? Okey, kita tunggu pada penghujungnya. InsyaAllah kita akan dapat jawapan dia. Okey. Semua maklumat tu ada di dalam nota. Nota tu sebenarnya hanya mengambil semula ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sebenarnya. Okey. Kemudian kita nak lihat surah apa yang kita rujuk. Yang ini tuan-tuan kena tulis sebab saya tertinggal sebenarnya. Bukan sengaja, sebenarnya saya tertinggal. Saya memang tidak sengaja, saya tertinggal untuk meletakkan surah rujukan pengisian kita siri 19 pada malam ni. Okey, surah tersebut adalah surah Ghafir. Surah yang ke-40 dalam susunan Al-Quranul Karim. Surah Ghafir. Ghafir, dia merujuk kepada nama Allah yang Allah Ta'ala itu dia maha pengampun.
cerita malam ini dia terletak dalam surah Allah Maha Pengampun. Dia cerita ini yang seperti ini, cerita seorang lelaki yang dia pertahankan Musa ni tak ada dalam surah lain. Dia ada dekat surah Ghafir saja. Lepas tu surah Ghafir tu pula nama dia surah Tuhan Yang Maha Pengampun. Apakah munasabahnya? Apakah kesesuaiannya peletakan kisah ini dalam surah Ghafir? Yang ini insya-Allah kita akan kupas di hujung pengisian siri 19 ini jika sempat kita ulas. Insya-Allah. Okey. Ayat yang kita akan rujuk adalah ayat nombor 23 sehingga ayat nombor 45. Ayat 23 sehingga ayat nombor 45. Okay. Siapa yang ada Quran terjemahan boleh rujuk ayat ini pada halaman 469 sehingga 472. 469, 470, 471, 472. Hampir 4 muka surat. Siri 19 ini ayatnya di dalam mushaf. Maknanya sempat ke malam ni nak cerita semua. Sebab tu kita katakan kita ulas dulu, kita tengok setakat mana Allah berikan kita keizinan, kita usaha. Kita mohon rahmat Allah, usaha kita ni pun sebenarnya adalah dari Allah. Segala-galanya dari Allah, minta Allah lapangkan dada kita, Allah buka minda kita, Allah jauhkan kita daripada penghalang-penghalang ilmu-ilmu Allah yang nak masuk pada hati kita, pada pemikiran kita. Moga-moga Allah bagi berkat kepada kita. Kalau Allah bagi berkat, pasti pengisian kita akan dapat banyak kebaikannya. Okey. Sebelum saya teruskan kepada ayat 23, izinkan saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan maklumat kisah Nabi Musa dalam surah Ghafir. Okey. Dalam surah Ghafir, cerita kisah Nabi Musa ini ia hanya berada pada fasa ketiga sahaja. Pada fasa 3 je kisah Nabi Musa ni. Dalam surah Ghafir. Fasa 3 ni fasa apa? Kita sekarang tertukar-tukar fasa kan. Kan sekarang ni fasa SOP kan. Fasa 2 ke fasa 1 kan. Dah biasa istilah fasa. Tapi ini tidak ada kena-mengena dengan fasa SOP tu. Tapi ini adalah fasa-fasa kronologi kisah Nabi Allah Musa. Jadi sesiapa yang dia baru mengikuti pengisian pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan kena mengetahui fasa-fasa yang kita akan gunakan dalam setiap siri pengisian kisah Nabi Allah Musa. Okey. Fasa pertama, ia berkaitan dengan fasa kelahiran Nabi Allah Musa sehingga dia berkahwin. Okey, sehingga dia berkahwin, itu pada fasa yang pertama. Tetapi dalam surah Ghafir tak ada maklumat tu. Okey, sebab tu saya tandakan dia X tu maksudnya tak ada. Fasa kedua pula adalah fasa Nabi Allah Musa dalam perjalanan balik ke Mesir. Dia singgah ke Gunung Turusina untuk mendapat wahyu. Jadi fasa kedua ni pun tidak ada maklumat itu dalam surah Ghafir. Tetapi pada fasa ketiga, dakwah Nabi Musa kepada Firaun ini ada dalam surah Ghafir
iaitu maklumat yang kita nak bincangkan pada malam ni. Maksudnya dalam surah Ghafir hanya dimuatkan ayat-ayat cerita tentang dialog, cerita tentang dakwah Nabi Musa kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Tetapi bukan dakwah yang mula-mula tu. Dalam kisah yang kita nak belajar ni, dia sampai kepada part yang selepas dakwah sikit, lepas tu yang banyaknya pada selepas dakwah tu. Yang kita dah tunjukkan tadi pada Carta Ali tu. Maksud dia begini. Maksud dia, faham baik-baik supaya kita dapat kita nak merungkaikan persoalan peletakan kisah Musa dalam surah Ghafir. Okey. Yang kita sebut awal-awal tadi kan, surah Ghafir yang kita rujuk ni dia sampai dekat sini. Dia fasa sini. Dia sampai fasa kat sini. Dia masih lagi fasa yang ketiga. Tapi bukan ayatnya panjang cerita macam Nabi Musa sampaikan dakwah, kenalkan Allah macam mana, Nabi Musa ni berhujah dengan Firaun tu macam mana, tak. Ayat bukan ayat cerita macam ayat dia cerita pendek je. Tapi yang banyaknya adalah yang ini. Yang Firaun nak bunuh Nabi Musa, pembesar-pembesar Firaun nak ambil tindakan. Jadi kita dapat jawapan maklumat itu dan tentulah ada sebab kenapa kisah Musa itu dia berada pada surah Ghafir ni. Jadi kalau nak faham surah Ghafir itu, antara kunci dia ada pada kisah Nabi Musa juga. Sebab apa? Sebab dalam banyak kisah surah Ghafir, kisah Musa itu jelas nampak dalam kandungan surah Ghafir. Jadi daripada nama surah Ghafir itu Allah tu Maha Pengampun, ada kaitan dengan usaha nak bunuh Musa. Nanti lepas kita belajar, kita dapat jawapan. Alhamdulillah, baru aku tahu kenapa kisah Musa ini berada dalam surah Ghafir. InsyaAllah. Nanti kita akan jelaskan lagi jawapan dia. Okey. Maknanya kalau kita nak bagi satu contoh, kan, Allah Ta'ala ni dia Maha Pengampun. Sebab nama Ghafirid Dambi kan. Allah tu dia Maha Pengampun dosa. Maka kita boleh ambil satu contoh kisah Nabi Musa dengan Firaun. Dekat mana yang Maha Pengampun tu? Nanti kita akan ulas pada cerita ni. Kita akan jumpa jawapan dia nanti. Okey, tetapi kisah pasal keempat, Nabi Musa dakwah Bani Israel, tak ada dalam surah Ghafir. Begitu juga fasa 5 dan fasa 6. Maknanya surah Ghafir ni dia hanya masukkan fasa ketiga saja. Tentu ada sebab. Allah yang Maha Bijaksana, dia tidak akan meletakkan ayat-ayat itu tanpa sebarang sebab. Inilah tugas kita. Kita ada masa lapang Allah bagi, kita boleh faham Quran, kan? Kita ada ruang belajar, belajar pula tak kena bayar apa pun. Percuma saja tuan belajar. Jadi manfaatkan nikmat yang Allah beri itu. Kita pula tak boleh keluar ke mana-mana. Moga-moga ada rahmat yang besar pada PKP ni. So kita manfaatkanlah. Okey, dapat hal 7 dia belum masuk ayat lagi ni, dah panjang duk cerita. Saya perlu buat kaedah macam tu. Pertama, sebab kita seminggu sekali. Betul kan? Jadi nak mengingatkan juga tentang maklumat-maklumat seperti ini. Okey, kita teruskan kepada ayatnya. Okey. Kalau siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh tengok Quran terjemahan. Sama saja. Okey. Kalau nak senang, kita tak perlu tuliskan ayat dengan terjemahan dia. Tuan-tuan boleh rujuk Quran terjemahan. Tetapi belajar secara online ni kena juga dipaparkan maklumat tersebut supaya saya khususnya dan tuan-tuan dan puan lebih berkesan untuk kita belajar.
Okey, kita mulakan dengan ayat nombor 23. Surah apa? Surah Ghafir. Okey. Pada setiap ayat, saya ada letakkan satu topik kecil daripada ayat tersebut. Okey, topik ni ini hanya sekadar saya letak saja supaya saya boleh waktu saya nak sebut ayat tu saya tahu topik apa. Tapi kalau tuan-tuan nak tukar ayat di atas ni, tuan-tuan boleh ubah ikut isi kandungan ayat pada setiap maklumat tersebut. Contohnya ayat 23 dan 24, saya letakkan tajuknya tindakan Firaun dan pembesar-pembesarnya terhadap Nabi Musa dan pengikutnya. Okey, tindakan Firaun dan pembesar-pembesar terhadap Nabi Musa. Kalau tuan-tuan nak ubah pun tak apa. Okey, kita belajar ni ada kala janganlah kita tiru sebiji apa yang apa guru kita ajar. Ada masa kita, sebab kita yang nak baca Quran nanti, betul tak? Kita nak ulang setiap kali baca Quran sampai pada kisah Musa. Okey, ingat balik. Jadi terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita mulakan dengan ayat 23 dan 24. Kan? Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Okey, Allah Taala menyebutkan kepada, kalau ayat ni mula-mula kita sedia maklumkan, ayat Quran ni turun kepada Nabi SAW. Kisah Musa ni menjadi satu benchmarking. Kisah Musa ni menjadi satu panduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi nak kuatkan dakwah dia, maka dia antara modelnya, ikonnya, contohnya ada pada kisah Nabi Musa. Tapi dalam masa yang sama, kita yang baca ayat ni, Allah juga nak berbicara kepada kita. Jadi Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا Musa. Dan demi sesungguhnya, ataupun dan sesungguhnya benar-benar, kami telah mengutuskan Nabi Musa. Okey. Dengan apa? Biayatina. Dengan membawa ayat-ayat kami. Wasultanim mubin. Dan bukti yang jelas nyata. Nabi Allah Musa ni, misi dia buat apa? Dia kena menyampaikan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah itulah yang Allah telah ajar pada Musa. Nanti kalau jumpa Firaun nak cakap apa, nak kenalkan macam mana, nak sebut, semua Allah dah ajar. Itu kita dah sebut pada siri-siri yang lalu. Dalam masa yang sama, Allah bekalkan kepada Nabi Musa membawa dua mukjizat yang utama. Surah Ghafir ni Allah tak ada cerita secara umum saja. Allah hantar Nabi Musa, bawa ayat-ayat kami, bawa perintah-perintah kami dan bukti yang jelas nyata. Kemudian terus Allah masuk kepada cerita ila fir'auna wa hamana wa qaruna. Pada ayat ni, pada siri 19 ni, baru kita jumpa nama Haman dengan nama Qarun. Sebelum ni kita hanya jumpa umum saja, pembesar-pembesar Firaun. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala kata, yang Musa tadi dia hantar kepada siapa? Allah utuskan kepada Firaun, wa Haman dan juga kepada Qarun. Ni menteri-menteri kanan yang utama kepada Firaun. Sebab apa? Haman. Qarun dia membekalkan wang ringgit. Kan? So nak memerintah kena ada wang yang banyak. So siapa sumber utamanya? Dia ada pada Qarun. Tapi Qarun ni insya-Allah nanti kita akan sampai pada cerita dia. Cerita dia yang khusus. Okey. Disebut nama Haman. Haman ni kira penasihat paling utama kepada Firaun. Okey. Tetapi setelah Nabi Musa bertemu Firaun, berjumpa dengan Haman, bertemu dengan Qarun, Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat dia. Tetapi mereka bertiga ni mengata apa kepada Musa? Mereka mengatakan,
Faqalu, mereka mengatakan sahirun. Dia kata dia ni ahli sihir. Kadzabun, lagi penipu. Mereka kata Musa ni menipu ni, mengaku dia itu adalah utusan Allah. Kita dah ulas dah pada siri yang lalu kan. Nabi Musa cakap apa? Perkenalkan dia ini adalah pesuruh Allah kan. Itu kita telah belajar. Jadi ketiga-tiga orang, Firaun, Qarun, Haman dengan Qarun, mereka memberikan reaksi yang negatif kepada Nabi Musa walaupun mereka nampak mukjizat yang Musa tunjukkan itu. Mereka mengatakan dia ini seorang ahli sihir dan dia ini juga seorang yang kaki penipu. Sebab tu kadzabun ni maknanya yang selalu menipu, banyak menipu. Okey. Kemudian kita lihat kepada ayat yang berikutnya, ayat nombor 25. Okey, ayat 25 ni adalah setelah itu pembesar-pembesar Firaun ni nak buat apa? Okay, Allah Taala cerita, falamma ja'ahum bil haqq min indina. Okey, setelah Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami. Kebenaran dari sisi kami tu maknanya Allah Ta'ala nak muliakan Nabi Musa. Allah Ta'ala kata apa? Musa tu datang bawa benda yang benar dari kami. Okay. Tetapi apa yang berlaku kepada mereka? Tak cukup. Mereka hanya mengatakan Musa ni seorang ahli sihir dan penipu. Mereka nak buat apa? Qalu. Mereka berkata, uqtulu abna alladhina amanu ma'ah. Okey. Mereka dekat sini siapa? Mereka ni adalah pembesar-pembesar Firaun. Mereka mengatakan, bunuhlah anak-anak lelaki pengikut-pengikut Nabi Musa yang beriman. Jadi pembesar-pembesar Firaun maksudnya sudah tentulah ayat tadi sebut nama siapa? Haman, Qarun. Mereka kata apa? Mana-mana pengikut Nabi Musa yang ikut Musa, kita bunuh anak-anak lelaki mereka. Lepas tu buat apa lagi? Wastahyu nisa'ahum. Dan kita biarkan anak-anak perempuan mereka itu hidup. Supaya apa? Supaya boleh dijadikan hamba, boleh jadikan sebagai hamba lah. Okey. Kisah ini kita kena ingat ya, pembunuhan anak-anak lelaki ni bukan yang pembunuhan yang mula-mula kita dah belajar dulu dalam surah Al-Qasas. Itu pembunuhan yang sebelum Nabi Musa lahir lagi. Kalau kita ingat lagi siri awal-awal dulu, sebenarnya Firaun memang dia akan bunuh mana-mana anak lelaki sebelum Nabi Musa lahir. Tapi cerita ni kan Nabi Musa dah jadi Rasul. Maknanya pembunuhan anak-anak lelaki ni adalah pembunuhan yang lain pula. Dia pembunuhan yang bukan yang kisah yang mula-mula kita belajar dalam surah Al-Qasas. Okey. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Allah Ta'ala kata dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka itu akan tenggelam lemas dalam kesesatan. Mereka ni sebenarnya mereka nak sekat dakwah Nabi Musa tu. Kan? Jadi pembesar-pembesar Firaun ni, kenapa saya kata pembesar-pembesar Firaun walaupun ayat ni tak sebut bukan? Sebab ayat ni hanya sebut tentang mereka. Betul? Lepas tu ayat tu dia sebut qalu. Mereka kan. Mereka ni siapa? Mungkin juga Firaun. Tetapi kita akan tunjukkan bukti dia. Kan mereka ni mungkin termasuk Firaun. Mungkin Firaun cadangkan macam ni. Tetapi kita boleh katakan mereka di sini qalu yang mencadangkan tangkap anak-anak lelaki pengikut-pengikut Nabi Allah Musa tu, maksudnya kalau pengikut Musa tu yang beriman tu, kalau dia anak lelaki kita bunuh anak dia. Kita biarkan perempuan-perempuan tu hidup. Yang mengatakan mereka ni maknanya bukan Firaun. Sebab apa? Sebab
pada ayat nombor 26, kita akan jumpa Firaun cakap. Ayat 26. Ayat 26 dia bunyi apa? Wa qala Fir'aun. Dan berkatalah Fir'aun. Maknanya yang ayat 25 tadi tu bukanlah Fir'aun, tetapi ia cadangan daripada pembesar-pembesar Fir'aun. Tentulah Haman masuklah kaum. Dan sebab kita baca ayat nombor 23 tadi. Okey, jelas? Itu jawapan dia. Okey. Sekarang mereka tadi kan berusaha nak, macam mereka ni seolah nak buat pembunuhan etnik lah kan. Mereka nak bunuh anak lelaki ni, biar tinggal je anak perempuan. Sebab apa? Kalau tinggal semua anak perempuan, macam mana dengan budak anak lelaki? Kan? Tak ada kan? Tetapi Allah Ta'ala kata, apa yang mereka nak buat ni sebenarnya menyebabkan mereka tu akan lebih sesat. Sepatutnya terimalah dakwah Nabi Allah Musa. Terima mengaku tentang kebenaran dakwah Nabi Musa. Tapi tak. Mereka ambil sebaliknya. Allah mengatakan tindakan mereka tu menyebabkan mereka akan berada dalam jurang kesesatan. Okey. Kita teguh ayat nombor 26. Panjang lagi ni sebab ayat 45 ni. Tak apa. Pelan-pelan kita belajar. Yang paling penting sekurang-kurangnya kita faham. Saya minta maaf sebab kita tak dapat nak ulas ayat 25 tu macam kita belajar tadabbur ayat. Kalau kita nak ulas ayat 25 tu saja, panjang sebenarnya. Satu ayat ni boleh ulas 1 jam, 1.5 jam kita boleh ulas. Sebab nak belajar kali dia banyak. Tapi kita ni sebab tu kita belajar ni kita kena fokus. Kita kena tahu limit kita apa. Maksudnya kita tak nak kita bukan nak tadabbur ayat. Tapi kita nak tahu penceritaan dulu. Maklumat pada cerita tu. Sebab tu saya tak buat tafsiran secara panjang lebar. Kita kena tahu kaedah pendekatan yang kita gunakan. Okey, jadi sebenarnya kita tahu cerita kan. Okay, kita pergi ayat nombor 26. Barulah Fir'aun. Tapi di kat nota ni saya tulis 2 faktor Fir'aun nak bunuh Nabi Musa. Ada maklumat tu dalam ni. Maknanya Fir'aun dia ada cadangan lain. Dia kata apa? Allah kata wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Kalau kita baca dekat terjemahan tu, Fir'aun berkata. Maknanya ini cadangan Fir'aun. Fir'aun kata apa? Aqtul Musa. Biar aku bunuh je lah Musa ni. Ni Fir'aun. Biar aku bunuh Musa. Maknanya dia memang dah marah tahap gaban lah. Kan? Dia memang bertekad, dia kata bunuh, biar aku je lah bunuh Musa. Dia kata, Zaruni. Dia kata apa? Biarkanlah aku. Maksud dia kata, biar aku buat seseorang. Biar aku bunuh Musa tu. Kalau kita baca ayat ini macam menakutkan ni. Kan? Fir'aun tak cakap, korang uruskan dia. Aku nak tahu dia bunuh. Tak. Tapi Fir'aun kata, biar aku yang bunuh dia. Okay. Lepas tu, Fir'aun dengan bongkak dan sombongnya, dia kata, wal yad'u rabbahu. Biar dia minta tolong kat Tuhan dia. Sebab apa? Sebab kita kan tahu Musa kan, dia kan Musa mengatakan Firaun ni bukan Tuhan. Yang Tuhan tu Tuhan yang pencipta langit, jaga langit. Kita dah belajar pada dakwah Nabi Musa pada sini sebelum ni. Jadi Firaun ni kata, biar aku buat sendiri, biar aku bunuh je Musa ni. Kalau mengaku sangat dia Tuhan, biar dia minta tolong kat Tuhan dia. Okey, itu adalah cadangan Firaun. Kenapa Firaun buat macam tu? Kan? Firaun ni lagi bijak juga dia. Bijak Firaun. Sebab apa? Daripada bunuh anak-anak pengikut Nabi Musa, baik bunuh ketua dia je. Betul tak? Kan selesai masalah. Kan? Firaun ni dia bijak juga, tapi bijak dalam kesesatan. Nampak kan? Kalau dia bunuh Musa, senang cerita. So, apabila bunuh pengikut saja, kan ahli sihir dah kita ambil, kita dah selesaikan dah. Kan? Tapi kalau tak bunuh ni, orang yang bawa agama baru ni, kalau kita tak bunuh dia,
nanti akan ada pengikut dia. So kita bunuh dia saja. Itu adalah pendekatan Firaun. Tapi adakah dia bunuh Musa tu? Kita semua tahu jawapan lah kan, sebab kita tahu dia tenggelam dekat laut tu. Kita tahu dah jawapan dia. Tapi kita akan cari kenapa dia, walaupun ayat 26 ni, kalau kita faham baik-baik, dia memang dah marah sangat dah. Kan? Tapi kenapa dia tak jadi nak bunuh Musa? Ataupun marah dia ni sampai macam mana? Nanti kita akan bincang pada ayat berikutnya. Saya tak nak sebut lagi. Saya tinggalkan jawapan tu pada tentara perempuan. Tapi ada dalam maklumat ayat surah Al-Qur'an. Okey, kemudian Musa, Firaun kita tengok dia bijak dia. Dia tak nak orang ramai dia tak nak tunjuk bahawa dia seorang ada dendam kat Musa tu. Dia tak nak macam tu. Jadi tengok cara dia kata. Dia kata inni akhafu an yubaddila dinakum au ayyudhhira fil ardi fasada. Okey. Firaun dia sebenarnya dia tak nak nampak seperti dia je yang ada masalah dengan Musa tu. Dia nak ajak rakyat-rakyat dia, orang ramai ni, supaya ikut dia, terima cadangan dia. Jadi dia cakap apa dekat orang ramai? Dia kata apa? Sesungguhnya aku bimbang. Ini alasan pertama. Dia kata sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu. Okay. Atau dia akan menimbulkan kefasadan di muka bumi, kerosakan. So dia ada dua sebab. Ini sebab pertama, alasan nak bunuh Musa. Yang kedua, dia orang takut Musa ni buat kerosakan di muka bumi. Kerosakan di muka bumi ni kita dah belajar. Ingat tak ada satu siri tu kita belajar erti fasad. Siapa yang terlepas mengikuti siri yang kita cerita, apa tu perkataan, bukan fasad tu, fasik, maafkan saya. Fasad ni maksudnya dikaitkan dengan dosa lah. Kan? Apabila kita buat dosa kita ni akan merosakkan alam. Kalau kita belajar, dosa yang kita buat, kemungkaran yang kita buat ni akan mengganggu alam semesta kita. Contoh kalau macam kes hutan kan, itu kan baru ni ada kes hutan kan. Orang yang merosakkan hutan kan, apabila dia buat hutan tu sebagai pembangunan, dia akan menyebabkan habitat awan lagi, contoh kan. Kita ni sebenarnya dalam sedar tak sedar kita juga boleh menyebabkan nikmat berkat bumi dan langit ni Allah Taala sekat. Dengan apa? Dengan dosa-dosa yang kita buat. Kita belajarlah tentang fasad ni. Fasad ni dia sebenarnya dikaitkan dengan dosa. Maksudnya kalau kita berdosa menyebabkan Allah Ta'ala tak turunkan air hujan, Allah Ta'ala tidak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah fasad dia. Ya Allah Ta'ala masukkan di dalam Al-Quran tadi. Tetapi sepatutnya perkataan fasad tu sebut pada Firaun. Yang ini Firaun yang cakap dekat Musa. Dia cakap. Tapi cara dia cakap tu seolah-olah dia tak nak orang tuduh, alah, Firaun je ada masalah dengan Musa, sebab tu dia bunuh Musa. Tapi dia ajak, seolah dia ajak orang ramai supaya setuju dengan dia. Dia nak bunuh Musa ni bukan aku seorang je marah kat Musa ni, tapi korang pun semua bersetuju dengan tindakan aku. Sebab tu dia buat cadangan. Dia kata, aku sebenarnya nak bunuh dia ni, aku takut dia tukar agama kamu. Atau dia menimbulkan kerosakan di muka bumi. Dia tuduh Musa ni sebab taat pada Allah, mengaku Tuhan yang satu, menimbulkan kerosakan. Okey, kita dekat sini. Okey. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, selepas dia dengar ucapan daripada Firaun tersebut, Nabi Allah Musa dia terus minta perlindungan kepada Allah. Dia isti'adzah. Dia minta lindung kepada Allah. Kan, sebab nampak Musa ni memang beria nak bunuh dia ni. Kan?
Dari Nabi Allah Musa, dia bergantung harap kepada Allah, dia minta Allah lindung dia. Lindunglah daripada Fir'aun. Tapi cara nak minta lindung kepada Allah daripada Fir'aun, Nabi Allah Musa menyebut sifat yang ada pada Fir'aun. Ada dua karakter Fir'aun yang Nabi Musa sebut pada ayat 27. Waqala Musa. Dan Nabi Musa pun berkata, Inni uztu bi Rabbi wa Rabbikum. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan aku dan Tuhan kamu. Nabi Musa sebut ni, dia sebut terang-teranglah perlindungan doa tu kepada semua orang. Nabi Musa ni dia bukan cakap untuk diri dia sendiri, diam-diam tak. Dia sebut secara terang-terang kepada orang ramai yang tahu kes Musa ni. Maka Musa kata, aku berlindung. Aku minta perlindungan kepada Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Daripada siapa? Min kulli mutakabbir. Daripada setiap orang yang sombong takbur. Sombong takbur ni sombonglah. Sombong takbur ni nak menunjukkan, dalam bahasa kita menunjukkan sombong tahap gabanah macam tu. Sombong yang sangat sombong. Sombong dekat sini, siapa sombong dekat sini? Sombong dekat situ adalah Fir'aun. Tapi Nabi Musa menyebut sifat pada Fir'aun apa? Mutakabbir. Sombong. Tapi bukan Fir'aun saja, tapi pada setiap orang yang sombong. Maka dalam watak manusia yang sombong ada pada Fir'aun. Lepas tu, dahlah sombong. La yu'minu biyaumil hisab. Yang tidak beriman kepada hari penghisapan amal. Disebut dua. Pertama, sombong. Yang kedua, tak beriman pada hari kiamat. Dia tak percaya ada pembalasan amal. Jadi Nabi Musa, dia mohon perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kita pun, kalau berada situasi yang seperti ini, kita berlindung kepada Allah. Orang yang sombong ni, sombong kat sini apa? Menolak kebenaran, lepas tu memperlekeh-lekehkan Nabi Musa. Ingat tak sebelum ni yang dia cakap, Musa ni tukang sihir, penipu kan? Lepas tu pula, berani nak bunuh Nabi, nak bunuh utusan Allah, dia termasuk dalam perbuatan orang yang sombong. Kan? Maka kenapa maksudnya kejap macam ni. Maksudnya kenapa boleh sampai tahap sombong macam ni? Sebab dia tak beriman dengan hari kiamat. Sebab apa? Sebab kalau dia tak percaya kiamat tu nanti Allah balas baik, Allah balas keburukan dengan azab. Dia tak percaya semua tu, sebab tu dia tak kisah. Dia tak kisah tentang azab apa, dia tak kisah pasal ganjaran baik apa, lepas tu dia tak nak tinggalkan perbuatan buruk apa. Sebab dia tak percaya, dia tak beriman tentang hari penghisapan ini. Ini ada pada watak Fir'aun dan pembesar-pembesar mereka lah, termasuk dalam doa perlindungan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, ayat 27. Lepas ayat 27 ni, barulah munculnya watak seorang lelaki yang beriman daripada kaum Fir'aun. Ayat 24. Maknanya, selama ini, lelaki ni, dia diam je. Okey. Jadi inilah watak utama dalam surah Ghafir ni, sehinggakan para ulama mengatakan nama lain bagi surah Ghafir adalah surah Mukmin. Mukmin ni maknanya seorang lelaki beriman. Sebab tu lepas ni kalau kita dengar, kita baca kitab, orang kata okey, baca surah Mukmin.
baca surah seorang yang beriman. Apa pula nama surah seorang yang beriman ni? Kalau ramai beriman, kita tahulah Al-Mu'minun. Tapi kalau seorang beriman, surah apa? Surah Ghafir lah. Cakaplah surah Ghafir. Tentu kalau dia tak tahu, tentu dia tak tahu cerita. Ataupun dia lupalah. Jadi kita mulakan cerita ayat 28. Allah Ta'ala kata, macam mana kita tahu dia selama dia diam diri dia? Dia tak bagi tahu. Dia dengan Musa ni apa, dia beriman ke tak beriman. Ayat 28 Allah bagi tahu pada kita. Watak ni sebenarnya tak pernah muncul kan? Kalau kita masih ingat kan? Sebelum ini muncul watak lelaki mana? Kalau kita masih ingat. Siapa ingat? Sebelum ni Allah Ta'ala ada cerita tentang seorang lelaki. Bukan bapa mentua dia. Ada cerita mula-mula Nabi Musa dekat Mesir tu. Ingat tak? Kisah seorang lelaki tu. Yang waktu Firaun nak cari Nabi Musa tu kan, lepas ada yang meninggal tu, yang kena tumbuk tu. Okey, lelaki tu dia buat apa? Dia datang, dia bagi tahu yang sekarang ni kaum Firaun dia tengah mencari Nabi Musa. Dia suruh lari. Ya. Pergi tempat. Okey, betul. Jazakillahu khairan. Betul. Sebelum ni ada satu watak lelaki yang dia bergegas jumpa dengan Musa. Dia cakap, Musa, Musa. Itulah surah Qasas. Musa, Musa. Pembesar-pembesar Firaun nak tangkap kau ni. Cepat kau pergi lari. Aku bagi nasihat ni. Tetapi watak lelaki tu, dia dekat situ je. Watak lelaki tu Allah Ta'ala tak cerita dah lepas tu. Allah tak cerita dah. Tapi ayat 28 ni lelaki lain pula. Okey. Ayat 28 ni Allah kata waqala rajulun mu'minun, dan berkatalah seorang lelaki yang beriman. Daripada perkataan ni mukminun ni itulah jadi nama lain bagi surah Ghafir, seorang lelaki yang beriman. Lelaki ni bukan lelaki yang sama macam cerita mula-mula dulu yang dekat dalam surah Al-Qasas ni. Ni lelaki yang lain. Kenapa surah Ghafir dinisbahkan juga kepada kisah lelaki ni? Sebab cerita lelaki ni panjang. Dia beri kesan kepada Firaun yang nak marah tadi. Biar aku sendirilah yang orang nak bunuh Musa tu. Sebab lelaki. Tengok kesan. Nanti kita akan jumpa tentang macam mana Firaun tu dia jadi tak nak bunuh Musa tu. Kenapa? Sebab apa? Ada kaitan dengan lelaki. Tapi saya akan sebutkan macam mana ayat tu bagi tahu yang Firaun tu dia tak jadi bunuh Musa. Antara kesannya siapa? Kesan lelaki. Tadi kita kena cari siapa lelaki ni sebenarnya. Okey, dia lelaki yang pastinya. Okey, dia beriman. Maknanya selama ni dia beriman. Okey, dia beriman. Tapi dia ni siapa? Quran hanya kata min ali Fir'aun. Daripada ahli Fir'aun. Ahli Fir'aun ni, dekat sini kita dapat dah jawapan dia. Maksud dia macam ni. Kalau kita baca tafsir, dalam kitab tafsir, ingat ya, walaupun ada kitab tafsir, tapi kena saring maklumat tu juga. Dia buka semua benda kitab tafsir, terus tiba bulat-bulat. Okey. Para ulama tafsir, seperti mana Al-Imam Tabari. Tapi sebelum saya sebutlah, saya nak tanya tentang perempuan. Siapa tahu lelaki ni latar belakang dia siapa? Dia ni Bani Israel ke? Dia ni memang kaum Firaun? Siapa pernah dengar kisah lelaki yang beriman ni? Tak pernah dengar.
Terdengar tak suara saya ni? Di keluarga Firaun rasanya Ustaz. Okey, dia keluarga Firaun. Yang tinggal dekat istana juga ke? Bukan menteri, pembesar dalam istana, penasihat. Okey. Jawapan dia, okey. Yang pastinya, okey. Saya tak boleh kata, saya tak bolehlah untuk mengatakan, kita tak boleh mengatakan secara terus. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita baca dalam Tafsir Tabari, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan lelaki ni dia adalah daripada kaum Firaun. Dia maksudnya dia bukan kaum Musa. Sebab kita dah belajar dah sebelum ni, Nabi Musa dia kaum lain, dia kaum Bani Israel. Firaun dia kaum lain, dia adalah kaum daripada bangsa Qibti. Jadi lelaki ini, kata Al-Imam Al-Tabari, para ulama tafsir terbahagi kepada dua pandangan. Ada yang mengatakan dia ini daripada kaum Firaun. Ini pendapat As-Suddi. Pendapat kedua kata dia bukan orang Firaun, tetapi dia adalah daripada Bani Israel. Okey. Setelah dua pendapat tersebut dikemukakan, Al-Imam Al-Tabari telah memilih pendapat yang tepat. Lelaki ini adalah orang Firaun. Dia adalah kaum Firaun. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni sendiri kita jumpa dia adalah ahli Firaun. Sebab apa lagi? Nanti kita akan dapat, kita akan setuju lagi sebab lelaki ni berani dia. Nak pertahankan Musa. Kalau Bani Israel, kita tahulah kan kedudukan Bani Israel sebelum ni. Pernah ingat kan? Kan Musa kata, alah dia ni cakap pun tak jelas, kaum dia tu jadi hamba. Maknanya kata Al-Imam Al-Tabari, al-qaulur rajih, pendapat yang dikedepankan dia adalah kaum Firaun. Cuma dia ni siapa sebenarnya? Adakah dia ahli keluarga Firaun, macam abang dia ke, adik dia ke, pakcik dia ke? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang boleh kita katakan dia memang orang yang ada, maknanya ada pengaruh lah juga. Dia memang orang dekat juga dengan Firaun. Sebab apa? Nanti waktu kita baca dia punya teguran dia tu, nasihat dia tu macam sebenarnya Firaun terkesan sebenarnya dengan ucapan dia. Maknanya dia ni sebab Quran tak cakap, sebab hadis tak ada. Hadis sahih tak ada, sepuas cari tak jumpa. Hadis sahih dalam bab lain kita akan jumpa. Tapi pasal latar belakang ni memang tak ada. Kalau siapa-siapa yang jumpa cerita latar belakang dia, cerita panjang lebar, ternyata itu riwayat yang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi SAW yang sahih. Okey, kita tak berpanjang-panjangkan cerita dia. Okey. Dia Allah Ta'ala kata apa? Ya ketumu imanahu. Di sini yang saya warna hijaukan ni, rupa-rupanya selama ni dia dah beriman kepada Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Tuhan kata dia menyembunyikan imannya. Bukan kita buat-buat fakta. Tak. Allah kata dia telah menyembunyikan imannya. Ya ketumu imanahu. Dia telah menyembunyikan iman dia selama ini. Dia tak pernah menunjukkan diri dia. Tapi apabila Firaun dah bertekad nak bunuh Musa ni, maka tidak ada cara lain, maka dia kena terus terang. Sebab apa tuan-tuan? Lelaki ni dia tahu. Kalau Musa ini terbunuh, habis. Dakwah Islam ni akan berhenti. Lebih baik dia kedepankan diri dia. Kalau dia mati apa pun, dia seorang dia. Tak bagi kesan kepada dakwah Islam. Ini kita kena belajar. Maknanya di antara pengajaran dia lelaki ni, kenapa baru sekarang dia nak menonjol diri?
kerana ada Firaun tu dah cakap dah dia sendiri akan bunuh Musa. Maka tanpa melengahkan masa, dia pun memunculkan diri dia. Yang rupa-rupanya selama ni dia beriman kepada dakwah Nabi Musa. Dia terima Musa tu dalam Harun. Macam mana kita tahu? Sebab Allah sebut pada ayat ni. Kan? Bagi dia, ini kita kena belajar. Ini dipanggil, dia korbankan diri dia seorang demi kebaikan orang ramai. Tapi nanti kita hujung sekali sampai ayat nombor 45, kita nak cari jawapan. Adakah dia ini dibunuh oleh Firaun? Okay, kita tunggu. Tapi kalau kita baca pada ayat ni, selama ni dia sembunyikan iman dia, sekarang baru nak menunjuk diri, menunjukkan apa? Menunjukkan dia beranilah. Betul tak? Kan? Ketidak, kenapa dia nak menunjukkan diri dia beriman kepada Firaun? Sedangkan dia tahu Firaun ni dengan Musa pun nak agak bunuh, dengan Rasul Allah pun dia berani lawan. Kan? Apatah lagi dia. Tapi kalau kita belajar dari sudut ulasan para ulama, dia punya teladan yang Allah Taala nak bagi kepada kita, kalau maksudnya mengorbankan seorang diri berbanding dengan maslahah yang lebih umum, diutamakan lebih besar. Okey. Daripada ayat ini kita dapati Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan, daripada ayat menyembunyikan iman ni, maknanya selama ni dia beriman, betul tak? Selama ni dia beriman. Daripada ayat ni kita dapat satu maklumat tambahan, Nabi Musa ini juga dakwah dia sebenarnya ada dilakukan secara ada dilakukan secara diam-diam. Tidak macam mana lelaki ni boleh beriman? Ataupun, faham tak? Daripada kisah ni, maka ada para ulama mengatakan dakwah Nabi Musa ni boleh juga dikatakan ada masa di dakwah diam-diam. Tapi ada masa di dakwah terang-terang. Tapi ada kemungkinan juga waktu dia ni, ingat tak waktu kita belajar yang siri berapa tu saya lupa, yang Nabi Musa berdepan dengan Firaun tu, berlaku soal jawab tu. Mungkin dekat waktu tu dia ada. Mungkin dia ada, tapi dia tak tunjukkan diri dia tu terima Musa. Boleh jadi juga. Okay, tapi pastinya sebelum ni dia menyembunyikan iman dia. Okey, lepas tu dia cakap apa? Dia cakap, tapi dekat ayat 28 ni sebenarnya dia tak declare lagi yang dia ni beriman pada Musa tau. Ayat dia tu dia masih berlapik lagi. Ayat dia berlapik lagi. Nanti dekat hujung-hujung kita akan tengok baru dia cakap dia ni dengan Musa ni apa. Maksudnya ayat 28 ni sampai ayat nombor 40 lebih, dekat-dekat ayat sebelum sampai ayat nombor, dia sebelum ayat sampai nombor ni. Tuan akan setuju dengan saya jika kalau kita amati cara dia dakwah ni, dia macam tak cakap lagi macam dia sokong secara terang-terang dia ni dengan Musa ni apa. Dia pertahankan Musa, tapi cara dia pertahankan Musa tu dia berlapik. Okey, dia nanti sampai ayat nombor ni. Ya. Dia sampai ayat nombor 38. Ayat 38 nanti barulah dia menunjukkan secara terang-terang yang dia ini apa sebenarnya kepada Musa. Tapi dia pertahankan Musa dulu. Dia pertahankan Musa tu. Tapi cara dia cakap tu dia macam orang yang natural lah. Orang yang tak pergi kepada Musa, tak pergi kepada Firaun. Kalau kita baca ayat 28, jadi macam duduk tengah-tengah. Dia maksudnya dalam erti kata lain, bukanlah tengah-tengah juga. Tapi kalau kita baca ayat lain ni, dia masih lagi berlapik. Dia cakap ni, dia bukan direct kepada Firaun. Firaun, aku nak tegur kau sikit. Tak, dia tak cakap macam tu. Kenapa? Sebab dia tahu Firaun tu tengah memang bertekad nak bunuh Musa. Jadi kalau kita baca pada ayat selepas ini, kita akan tengok. Dia cakap tu, dia nak tegur Firaun secara direct ke? Ataupun dia nak tegur Firaun secara direct tu, tapi dia guna kaedah yang satu lagi.
Ada kita baca ayat nombor 28 ni. Panjang cerita dia ni. Perlahan kita belajar. Okey. Dia cakap apa? Dia kata ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia kata apa? Dia kata patut ke kamu semua. Nampak tak? Dia tak cakap kepada Firaun seorang. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita baca kamu ni, sebab tu terjemahan kita ni, kita nampak kamu ni macam seorang. Macam tuju dekat Firaun je lelaki ni. Sebenarnya, kalau kita baca Al-Quran, ataqtuluna, dia menunjukkan ramai. Maknanya lelaki ni, dia pertahankan Nabi Musa. Tapi cara dia pertahan Nabi Musa tu, dia bukan nak cakap direct terus kepada Firaun. Ini tengok bijak. Ya, dia cakap apa? Patut ke kamu semua nak bunuh seorang lelaki hanya kerana dia cakap Tuhan dia adalah Allah? Dia tak cakap pada ayat 28 ni, dia tak cakap dia tu juga mengaku Tuhan dia tu Allah. Cuma dia jadi orang yang macam seorang yang tengah-tengah lah. Dia kata, korang semua ni takkanlah nak bunuh dia ni, lelaki ni, Musa ni, hanya semata-mata dia mengaku Tuhan dia adalah Allah. Okay. Sedangkan dia telah datang kepada kamu bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan dia datang kepada kamu bawa bukti-bukti dari Tuhan kamu. Okay. Lelaki ni dia pandai tau. Dia sebenarnya dia nak dakwah. Dalam masa yang sama dia pertahankan Musa. Tapi dia tak cakap diri dia tu ikut Musa. Dia cakap soalan dia kata, cuba korang fikir. Dia sebenarnya lelaki ni dia banyak guna kaedah suruh fikir tau, logik tak dia kata. Dia kata korang ni buat apalah sibuk-sibuk. Nak pergi bunuh lelaki ni. Seolahnya dia nak kata, apa salah Musa ni sampai kau nak bunuh dia? Tapi sebenarnya kalau kita baca ayat ni, yang nak bunuh Musa tu bukan dia orang. Yang nak bunuh tu Firaun. Tapi kenapa dia cakap kalian semua ataqtuluna? Sebab dia tahu kalau cakap direct pada Firaun jadi apa? Jadi dia cakap seolah-olah macam dia orang yang nak bunuh Firaun tu. Jadi kata, korang semua ni kan patut ke? Maknanya buat apalah korang bunuh dia? Hanya kerana dia mengaku Tuhan dia adalah Allah. Setelah dia bawa bukti yang setelah dia bawa bukti dari Tuhan kamu. Kan soalan macam lelaki ni kata apa? Dia orang tak kacau korang pun. Dia orang bukan nak ambil harta korang ke, dia rompak korang ke. Dia tak buat apa pun. Dia hanya kata Tuhan dia Allah. Dia bawa bukti pada Tuhan, bawa bukti daripada Tuhan kamu. Lepas tu lelaki ni kata apa? Dia kata wa iyyaku kadhiban fa alaihi kadhibu. Dia kata kalaulah dia tu Musa lah. Dia kata kalau Musa ni dia seorang yang penipu, biarlah dialah yang akan tanggung dosa dia menipu. Lepas tu dia kata wa in yaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau dia cakap benar, nescaya kamu akan ditimpalah oleh sebagian azab yang dijanjikan kepada kamu. Sebab sebelum ni kan Musa dia ada sebut kan siapa yang begini-begini Allah Taala akan beri apa pada dia. Lepas tu dia kata lagi, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Lepas tu lelaki tu kata, sesungguhnya Allah tidaklah akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi lelaki ni dia kata korang semua ni ada sikap melampaui batas lagi pendusta. Okey, melampaui batas dekat sini kalau kita rujuk dalam ulama tafsir mengatakan dia ada dua melampaui batas tu. Batas tu maksudnya mensyirikkan Allah, lepas tu suka nak menumpahkan darah, suka nak bunuh orang sesuka hati. Itu dia panggil melampaui batas musrifun. Dua-dua makna itu boleh digunakan. Okey, sekarang kalau kita fahami ayat ni, lelaki ni dia pertahankan Musa. Tapi dalam masa yang sama, dia cucuk jarum sikit. Maksudnya dia
selitkan tentang sebenarnya kena dengar cakap Musa. Tapi dia tak cakap secara direct kan. Sebab dia tahu kes yang Firaun telah cakap kes ni akan bunuh Nabi Musa. Okay. Maknanya orang akan fikir tak? Orang akan berfikir tak? Kan? Ya tak ya juga. Buat apa kita nak ambil kisah pasal Musa ni? Betul tak? Kalau dia penipu, yelah ada masalah kan dia tipu. Tapi kalau dia benar, sudah. Kan? Maknanya dia suruh orang tu berfikir. Dia dua je Musa ni, betul tak? Kalau korang kata dia tipu, sebab korang cakap tadi dekat dia tu penipu. Kalau dia tipu, biarlah. Tak ada masalah apa pun pada korang. Tapi kalau dia cakap benar, macam mana? Macam mana? Tentu azab kena pada korang. Fikirlah. Okey. Jelas kat sini Okey. Sebelum saya lanjutkan lagi, lelaki ni dia cakap apa lagi? Saya nak sokong maklumat ni dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis Nabi ni dia ada dalam, kita tulis dulu. Dalam Sahih Al-Bukhari, tulis. Sahih Al-Bukhari, nombor hadis dia 4815. Tulis. 4815, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ni cerita pada zaman Nabi. Tapi dia ada kaitan dengan ayat. Ayat kat mana ni? Ayat ni. Ayat lelaki ni. Lelaki ni cakap pada ayat ataqtuluna rajulan. Ni sampai sini. Okey. Ayat ni, ayat yang bermula daripada patut ke kamu nak bunuh seorang lelaki, sampai dekat sini. Okey. Dalam riwayat Bukhari, ada satu cerita di zaman Nabi seperti mana kata Urwah bin Zubair, tapi tak ada nota ni, saya minta maaf tuan-puan, saya tak masuk dalam nota, tapi saya baca saja. Saya dah sebut tadi rujukan nombor hadis 4815. Okey. Urwah bin Zubair, dia pernah tanya kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Auf. Dia tanya apa? Dia kata, akhbirni, boleh tak bagi tahu dekat aku bi ashaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Urwah bin Zubair ni dia nak tanya kepada sahabat Nabi, dia tanya, cerita, dia kata, kau ada cerita tak? Kau boleh bagi tahu pada aku tak? Apakah peristiwa yang paling teruk yang pernah dibuat oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan ni. Abdullah bin Amr bin Auf ni dia pun cerita, dia kata baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi fina'il Ka'bah. Dia kata dulu ada satu ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak solat. Dia nak solat kat mana? Dia nak solat dekat dengan Kaabah. Dia kata, waktu Nabi nak solat dekat dengan Kaabah tu, kita faham kalau solat kan sujud kan. Lalu dia kata, tiba-tiba aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia buat apa? Fa'aqadha bimankibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walawa thawbahu fi unuqi fa khanaqahu bihi khanqan syadidan. Abdullah Uqbah bin Abi Mu'ayth dia pergi waktu Nabi nak solat dekat depan Kaabah tu, dia pegang bahu Nabi, dia buat apa? Dia ambil satu kain dekat leher Nabi. Nabi ada letak, dia letakkan kain, dia seolahnya dia belit dekat leher Nabi, lepas tu dia tarik leher Nabi. Tak faham tak?
Tuan dapat tak gambarkan cerita bagaimana susahnya Nabi dia nak sembahyang. Tuan bayangkan kalau kita sembahyang orang cekik kita, bukan cekik dengan tangan, tapi dia ambil kain baju, dia belitkan, dia lingkarkan dekat leher Nabi, lepas tu dia tarik kain tu. Kita rasa macam mana Nabi rasa. Ketika mana Uqbah bin Abi Mu'ayth dia tarik leher Nabi ni, dia cekik dengan tarik dengan baju tu, datang Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia datang. Abu Bakar buat apa? Abu Bakar fa'akhadha biman kibihi. Lalu Abu Bakar lepaskanlah yang baju tadi kena pada Nabi tu. Lalu Abu Bakar buat apa? Abu Bakar baca ayat ni. Ni ayat ni lah saya nak kata ni. Ni. Abu Bakar baca ayat ni. Dia kata, ataqatuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Abu Bakar dia ulang balik ayat macam pemuda lelaki beriman ni cakap kepada Firaun dan orang ramai. Dia ambil balik ayat ketika dia dapat lepaskan belitan leher Nabi dengan baju tadi, dia kata, korang ni patut ke nak bunuh seorang lelaki kerana dia hanya mengatakan Tuhan dia adalah Allah, sedangkan dia telah datang bawa kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu. Abu Bakar Siddiq baca ayat ini. Ini bermakna, kata para ulama tafsir, ayat surah Ghafir ni turun sebelum peristiwa tersebut. Sebab apa? Sebab Abu Bakar baca ayat tu. Maknanya ayat 28 surah Ghafir ni, maknanya surah Ghafir tu sendiri pada ayat ni, dia telah turun sebelum peristiwa Nabi dicekik lehernya dengan baju tadi. Hadis ni Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tetap boleh buka. Al-Imam Bukhari ni, dalam kitab hadis dia tu, dia ada satu bab tau. Dia cerita, dia tulis bab pasal tafsir. Maknanya dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri dia ada buat tafsiran, dia juga sebenarnya buat tafsiran ayat. Cuma Sahih Bukhari orang tak katalah kitab tafsir, sebab orang kata dia kitab hadis. Tapi dalam Sahih Bukhari tu ada satu judul memang dia fokus tentang ayat ni makna apa, ayat ni makna apa, ayat ni makna apa. Maka ketika Al-Imam Bukhari dia nak ulas ayat surah Al-Mu'min, dia bawa riwayat ni. Ya Allah, kan? Macam mana Nabi, ya Allah, kalau Abu Bakar tak datang tadi kan untuk lepaskan belitan dekat leher Nabi, betapa siksanya Nabi SAW. Itu maklumat daripada hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Okey, habis ayat nombor 28. Okey, munculnya lelaki ini. Kita pun dah dekat 10.30, 9 suku, 10 suku, 10.30, kita dah 1 jam 15 minit. Okey, paling lama pun kita buat 1 jam setengah saja. Berat juga kan malam-malam macam ni. Tuan-tuan boleh teruskan? Tuan-tuan faham? Jelas? Boleh Ustaz. Boleh. Sangat jelas Ustaz. Alhamdulillah, malam-malam ni kan. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi sekejap Okey. Okey. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Kan ada soalan tidak saya boleh jawab ni. Kita ada soalan Okey, sekejap. Saya jawab dulu soalan yang ada. Okey, tak apa, kita boleh sambung lagi pada minggu depan pertahan kita belajar. Dalam buku kisah Sahih para Nabi, ia menyatakan orang itu pacik Firaun. Betul ke? Macam kita sebut tadi itulah. Maksudnya apa tahu? Maksud dia, kalau ada hadis, tentu ada hadis yang macam kita baca kisah Abu Bakar tadi. Isu ni sekarang, Quran tak sebut lelaki ni siapa, pakcik dia ke? Tak ada. Tapi pasti lelaki ni orang yang berani. Kalau ikut Tabari tadi, dia adalah orang Firaun. Maksudnya bukan Bani Israel. Tapi apa hubungan dia? Adakah ada hubungan darah daging?
Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Jadi, yang paling penting, siapa pun dia, kita nak tiru dia seorang yang berani. Itu je. Tadi saya minta maaf, memang tak ada jawapan tu. Walaupun disebut dalam kitab-kitab, mungkin itu pendapat semata-mata. Sebab tu kalau dia pendapat, tanpa didokongi oleh mana-mana sumber, dia boleh jadi betul, dia boleh jadi juga tidak betul. Wallahu ta'ala a'lam. So saya tak dapat jawapan kat situ. Okey, kita lanjutkan lagi satu ayat. Ya, ayat nombor 29. Lelaki ni, jadi tapi kalau kita faham dekat konteks ni, kita jelaskan macam mana dia cerita. Dia sebenarnya dia nak tegur Firaun. Tapi cara dia cakap tu, dia cakap dekat orang ramai kan. Sebab tu dia kata Tuhan kamu, kan, dia kata Aktak Tulun. Kenapa dia kata Tuhan kamu? Sedangkan mereka tak nak bunuh Musa. Yang nak bunuh Musa tu Firaun. Maksudnya apa? Lelaki ni bijak dia. Kan, dia tahu dengan tahap kemarahan Firaun tu macam mana kan. Lepas tu dalam masa yang sama, dia nak sampai maklumat tu kepada Firaun. Tapi dia guna kamu. Ni kita boleh belajar juga. Kadang-kadang kita nak tegur anak tu secara direct dia seorang, mungkin dia malu. Betul tak kadang-kadang kan? Jatuh air muka dia. Tapi kita sebut umum. Kan kita sebut. Mama tak nak, mana-mana anak mama kalau makan selalu tak habis. Contoh. Tapi kita nak tegur anak kita yang bongsu tu selalu makan tak habis. Contoh. Okey kan. Jadi kita boleh tiru lelaki ni. Kan? Pandai dia. Berani dia dan dia cukup bijak. Okey, lepas tu kita sambung ayat nombor 29 last kali ya untuk malam ni. Okey. Lelaki ni juga cara dia cakap tu lembut tau. Dia panggil perkataan apa? Dia cakap, ya qaum. Dia kata, wahai kaumku. Dia kata, wahai kaumku. Lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi. Pada hari ini, kamu ada kuasa nak memerintah dengan sesuka hati kamu di muka bumi ni. Faman yanfuruna min ba'thillahi in ja'ana. Maka siapa yang akan dapat bela kita semua dari azab Allah kalau azab tu datang menimpa kita. Faham tak sampai kat sini? Maknanya lelaki ni seolah-olah dia macam nak kata, Musa ni dia benar tau. Tapi ayat 28 tadi dia tak cakap macam tu. Dia cakap, kalau Musa tu benar, macam mana? Cuba kau fikir. Kalau dia tipu, kita tak ada masalah apa-apa pun. Betul tak? Dia tipu, dia punya pasal lah. Itu kesan tu pada dia. Tapi kalau dia benar, azab Allah datang macam mana? Lepas tu ayat 29 ni kalau kita tengok, seperti dia nak cakap, Musa ni datang ni sebenarnya betul tau. Dia Rasulullah. Tapi ayat tu dia tak sebut macam tu. Cuma dia kata, wahai kaumku, korang fikirlah. Hari ni, korang ada kuasa dekat muka bumi. Tapi, kalau azab Allah tu datang, kena pada kita semua, siapa boleh jaga kamu? Siapa boleh lindung kamu? Siapa boleh bina kamu? Kan? Lepas tu, Firaun dia buat apa tau? Firaun ni, dia nampak macam dah lain macam dah lelaki ni. Kan? Baru Firaun berkata. Firaun bercakap. Firaun ni dia dapat rasa macam, Firaun ni bijak juga tau. Firaun ni dia seorang yang bijak juga, tapi kita janganlah tiru bijak dia jahat tu. Dia terus menyampuk. Nanti kita tengok laki ni dia pandai juga. Dia lagi pandai pada Firaun. Dia pandai macam mana dia nak switch. Firaun ni sebenarnya dia nak switch topik tau. Dia nak tukar topik. Sebab dia tahu laki ni macam dia nak pengaruh orang tu. Kan? Maka Firaun pun cakap. Okey, Firaun cakap, ni ayat last lepas tu kita berhenti. Okay. Firaun cakap apa? Dia kata, ini ucapan Firaun. Dia cakap, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad.
Tadi Fir'aun ni dia seolah nampak macam lelaki ni dah macam dapat pengaruh je orang ni dari sudut logika yang dilontarkan ni kan. Betul tak? Sebab ingat tak tadi lah kita kata kalau Musa betul macam mana? Azab kena. Siapa dapat lindung kamu? Tadi Fir'aun ni pun dia nak meyakinkan bahawa kan dia nak yakinkan orang ramai tadi. Dia pun kata, apa yang aku cadangkan kepada kamu tu, sebenarnya apa yang aku cadang tu betul. Dia kata, aku tidak pernah menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Fir'aun ni dia guna dalam bahasa diplomasi juga. Dia tak cakap dalam bahasa macam siapa dengar cakap lelaki aku bunuh dia. Tapi dalam ni Fir'aun ni dia juga seorang yang buka kepada pandangan tadi kan. Dia kata, apa yang aku tidak mengisyurkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang baik. Dia kata, apa yang aku syurkan nak bunuh Musa tu, kan, aku menuduh dia tipu, aku menolak Musa sebagainya, sebenarnya itu cadangan yang tepat. Dan apa yang aku suruh kamu buat ni, kan sebenarnya itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang benar. Firaun cakap dia jalan yang benar. Tapi cara dia cakap ni agak tak seperti lelaki ni. Lelaki dia cakap, wahai kaumku. Tapi Firaun cakap apa? Aku, dia cakap, ma'urikum. Beza kan? Cara dia mengajak orang tu tak sama. Kalau Firaun tu sebut, aku tidak mengisyurkan. Tapi kalau lelaki ni dia pandang, wahai kaumku. Beza dengan aku. Ini dari sudut dakwah lah. Okey. Lepas tu, apa lagi yang berlaku seterusnya? Okey. Seterusnya, orang beriman tu pula yang akan jawab balik. Okey. Tapi cara dia jawab tu, kita tunggu minggu depan. Sebab Firaun ni dia pandai juga. Dia tengok orang tu tak terpengaruh kan. Dia pun cakap, dia menyampuk. Lepas tu lelaki kita tengok. Adakah lelaki ni dia ikut rentak Firaun tu ataupun macam mana? Sebab lelaki ni kita akan tengok. Dia nak pengaruh orang tu, tapi cara dia bawa hujah tu, hujah yang sebenarnya orang boleh fikir apa lelaki cakap ni sebenarnya dah betul. Tapi cara dia nak lontarkan hujah tu, nanti kita akan sambung pada ayat nombor 30. Macam mana cara dia nak bagi orang tu fikir betul-betul sebelum nak ambil tindakan apa kepada Musa. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, sebenarnya dia nak cakap dekat Firaun. Okay. Last sampai dekat sini insya-Allah. Nanti kita sambung lagi minggu depan untuk siri yang ke-20, hari Khamis jam 9 suku. Kita masih lagi gunakan nota yang sama untuk siri nombor 20. Kita akan sambung lagi ayat nombor 30. Jadi kalau dekat nota ni, yang mula-mula ni kita dah sampai dekat sini. Yang ni kita dah sampai, kita dah selesai. Kita nak masuk part ni. Ahli keluarga tu bukanlah maksud saya tulis keluarga tu. Keluarga tu maksudnya ahli kaum Firaun lah. Maksudnya kaum Firaun tu lebih tepat. Kaum Firaun. Kita bincang dekat sini. Saya buat catat alih kronologi yang ringkas je. Tapi kita boleh sambung sebenarnya cerita lain. Maksudnya dekat sini kita boleh sambung. Firaun cakap apa, laki tu cakap apa, Firaun cakap apa, laki tu buat apa, sampai hujung. Tapi kita insya-Allah nanti kita sambung lagi pada minggu depan tentang lelaki yang beriman ini, disebab kisah lelaki inilah menjadi nama lain bagi surah Ghafir adalah surah Al-Mu'min. InsyaAllah minggu yang satu lagi kita akan terangkan kenapa surah Ghafir ini memuatkan cerita ini. Nanti kita akan dapat kukuhkan pada penamaan surah Ghafir. Lepas tu kita akan dapat mengkukuhkan tema ataupun tujuan surah Ghafir daripada cerita lelaki yang beriman ini
kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, kita sambung insya-Allah pada minggu hadapan siri yang ke-20 menggunakan nota yang sama. Jadi pertanyaan apa-apa? Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah saya jemput tuan-tuan dan puan pada esok pagi jam 9. Ada, kalau tuan-tuan tak ada aktiviti apa-apa, ada kekosongan, esok slot bersama dengan Yapim Smart Venture, saya akan kongsikan maklumat tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Nota dah ada, cuma saya tengah kemaskini sikit. InsyaAllah nanti saya kongsikan nota kisah Nabi Allah Ilyas alaihi salam dalam program terapi nurani anjuran Yapim Smart Venture pukul 9 pagi. Boleh tengok secara langsung di page Yapim Smart Venture. Kemudian jam 10.30 saya jemput tuan-tuan perempuan mengikuti kuliah hadis yang kita akan bincang tentang mengingati kematian dan boleh tak kita seperti zaman musim COVID ni, kita minta untuk mati. Jadi kita akan bincangkan pada jam 10.30 pagi. InsyaAllah dijemput kepada semua tuan-tuan dan perempuan. Dua-dua pengisian tersebut ada nota disediakan. InsyaAllah. Baik, ada pertanyaan lain? Apa-apa yang boleh saya bantu? Kalau sudah Dalam jawab, komen saya ada jawab. Ustaz satu Dalam soalan. komen, satu soalan. Kita dah jawab tadi. Oh, kalau cerita tentang kisah Ashabul Qaryah dalam surah Yasin tu, lelaki tu datang hujung kota, ada kaitan dengan kisah lelaki beriman tak? Tak. Dia lelaki yang lain. Dalam cerita surah Yasin yang Ashabul Qaryah tu, dia lelaki lain bersama dengan 3 nabi. Itu nabi lain. Tapi lelaki yang dalam suratul Qasas tu, itu adalah lelaki dengan kisah Nabi Musa. Dia membezakan mudah je. Dan untuk dapat jawapan dia, lelaki yang datang hujung kota pada kisah surah Yasin tu, dia adalah Rasul yang 3 tu. Rasul yang fa'adzadna bithalithin tu Rasul lain. 3 Rasul. Yang lelaki tu dia pertahankan 3 Rasul. Tapi dalam sirah kisah ini, kisah Rasul tu adalah Nabi Musa. Lelaki tu adalah lelaki yang lain yang menyelamatkan Nabi Musa. Adakah lelaki itu juga beriman kepada Nabi Musa? InsyaAllah kita bincang dalam kelas akan datang. Mohon maaf atas kekurangan, kelemahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.